Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak tidur lagi ke? Okay, ada lagi rupanya tak tidur. Saja nak test. Nak tengok apa lah tak tidur ni. Ah, ada harap lepas ni boleh tidur lah ya. Saya nak tengok juga komen-komen kat sini. Tak nak baca komen lah. Okay. Saja, ini dia panggil sembang pagi. Sebelum boleh tidur, saya sembang dulu Serasa apa nak sembang pagi ni Wan Azmi, salam Wan. Lawan tak lawan katanya. Lepas dah kita lawan ni kan. Apai. Ado. Willy Putra. Nizam, kampung untuk besan. Apa dibuat pagi ni katanya. Layan mata lah sebelum tidur. Zahra Arifin, Mak Zahir. Ramai ni yang tak tidur ni. Ini yang masuk kat Facebook saya ni. Yang tak masuk kat Facebook saya tak tahulah berapa ratus, berapa ribu lebih yang tak tidur. Eli Putra ya, Zahro, Muhammad Zahir, Ahpai, Nizam. Ni semua yang tak tidur. Mungkin ada kerja malam buat malam ni. Eli Putra. Okey, 16 hari bulan, hari 16 hari bulan. Persidangan khas raja-raja ataupun mesyuarat khas, difahamkan mesyuarat khas raja-raja. Bukannya persidangan majlis raja-raja persidangan majlis raja-raja yang dijadualkan adalah pada hujung bulan ni. Tapi tak tahulah kalau digantikan dengan persidangan khas. Tapi setakat ini diberi nama persidangan khas, mesyuarat khas raja-raja. Bukan disebut sebagai mesyuarat raja-raja Melayu. Zai Rizal Rosli terjaga ada live. Hari ini 15. Betul lah hari ini 15 esok. Pertemuan khas raja-raja. Clear suara saya okey tak? Clear tak? Ke kurang jelas? Macam saya live tadi malam tadi sekitar dalam 3 minit, 2-3 minit hilang suara, tak ada suara. Masa permulaan lah, lepas tu okey lah kan. Awal pagi okey kot suara Eli Putra. Okey, 16 hari bulan. Kalau ikut gerak nadi saya nyatakan bahawa kali ini raja-raja akan berpihak kepada rakyat lah. Sama ada tuntutan rakyat iaitu menamatkan darurat dan membuka parlimen itu adalah satu keputusan yang mungkin akan dicadangkan oleh majlis raja-raja untuk dilaksanakan ataupun dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkin pandangan majlis raja-raja itu akan disampaikan ke bawah duli yang memulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Itu tuntutan utama rakyat, dan itu jugalah perkara yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kebanyakan ketua-ketua parti politik yang mengadakan pertemuan dengan Tuanku, iaitu berkenaan dengan menamatkan darurat dan membuka parlimen. Okey, zaman ni zaman dia pun tak tidur lagi. Zaman cerita lah. Tak ada live pun dia memang tak tidur. Dia ni jenis musang bertanggut. Dia tak tidur malam, dia cuma tidur pagi. Kalau nak berurusan dengan dia, kena berurusan waktu malam lah. Eli Putra, insyaAllah semoga terbuka hati, minda dan kesedaran raja-raja kita sebenarnya yang kita minta rayu kepada Tuanku ni dah lama dah dah lama kita begitu menderita berbagai-bagai cara pendekatan untuk kita sampaikan apa yang kita nak kerajaan lakukan dan kerajaan tidak lakukan, dan kita nak mengadu siapa lagi
Kalau tidak, ke bawah duli ganja-ganja. Okey, Azmi Ismail Al-Ain Abu Dhabi, selamat bersiaran. Ini bukan siaran. Abang Zam baru habis mengoreh lah tu katanya. Tu kata Eli Putra. Okey, itulah harapan saya dan itu juga harapan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, ya. Iaitu parlimen dibuka dan ada orang UMNO, terutamanya Cyber Trooper UMNO, yang UMNO yang sebelah sana, UMNO yang pro kepada PN ni, ya. Mereka mengatakan Anwar mahu kepada persidangan parlimen dibuka adalah untuk Anwar menjatuhkan kerajaan, untuk Anwar mengadakan undi tidak percaya, ya, untuk menjatuhkan kerajaan. Itu matlamat Anwar, tuduhan mereka lah, ya. Jadi bila mereka menuduh sedemikian, bermakna secara tak langsung mereka akui bahawa kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang tidak mendapat majoriti, dapat sokongan. Kalau betul mereka yakin bahawa kerajaan PN ini adalah kerajaan yang mendapat sokongan dan juga majoriti, sudah pastilah mereka tidak kisah, ya, sama ada niat Anwar nak bersidang parlimen tu untuk jatuhkan kerajaan ataupun tidak. Mereka tak pelik lah, ya, sebab mereka ada sokongan kuat. Tapi bila mereka menimbulkan persoalan ini, menandakan mereka sendiri tahu, ya, mereka sedar bahawa kerajaan PN ini adalah kerajaan yang tidak lagi ada majoriti. Dari segi moralnya, memanglah sepatutnya dah lama lah kerajaan ini bertukar. Okay? Kena diberikan kepada mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan daripada majoriti ahli parlimen di negara kita ini, ya. Kalau ikutkan dari segi moralnya, sepatutnya mereka kena serahlah kepada rakyat, ya, mandat itu. Kerajaan itu hendaklah diserahkan kembali kepada yang hak, iaitu kepada rakyat, ya. Apa yang rakyat mahu? Rakyat mahu adalah kerajaan bertanggapan. Apa buktinya? Iaitu pilihan raya yang ke-15, PRU yang ke-15. Itu bukti dalil mengesahkan bahawa rakyat mahukan kerajaan bertanggapan. Ada orang kata memang rakyat undi pertanggapan PRU yang ke-14, tetapi mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan PH, maka kerajaan PH tumbang. Ini satu fakta yang salah, ya, kerana kejatuhan kerajaan Persatuan bukan kerana dihumban oleh rakyat, seperti mana kita menghumban di Kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14 yang lalu, ya. Kejatuhan kita adalah kerana adanya di kalangan kita dalam Pakatan Harapan yang rakus, yang tamak dan juga yang khianat, ya. Mereka mendapat bantuan daripada sibilangan besar, ahli parlimen daripada UMNO dan juga PAS, ya. Kerana UMNO dan PAS ini memang mencari ruang untuk mereka masuk, ya, untuk mereka jatuhkan kerajaan. Itu memang kerja orang politik lah. Bila kita berada dalam politik yang berbeza, sudah pastilah kita akan sentiasa mencari ruang bagaimana kita nak jatuhkan, ya, musuh atau lawan politik kita. Jadi peluang ini diperolehi oleh UMNO dan PAS hasil daripada pengkhianatan oleh beberapa ahli parlimen daripada Bersatu dan juga daripada Keadilan, ya. Pengkhianatan ini pula tidak akan berjaya sekiranya tidak dibantu oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu cerita dia, itu fakta dia. Tidak ada kaitan langsung dengan rakyat, ya. Tidak ada kaitan langsung dengan rakyat. Rakyat tak suruh pun mereka khianat. Rakyat tak suruh pun Mahathir ni letak jawatan, ya. Tidak ada. Memang kita tahu sepanjang 22 bulan kita merintah, bermacam-macam lah orang tuduh. Terutamanya daripada parti terbaik, ya. Macam-macam dikata kita. Kita ni tak membela Melayu, kita tak membela Islam, kita ni ikut terunjuk DAP, ya. Itu dakwaan mereka waktu kita merintah. Tetapi itu cakap-cakap propaganda orang politik. Sedangkan rakyat biasa tidak ada pun, ya. Tidak ada macam kita dulu. Masa bila kita jadi pemanggang, kita ada bersih 1, bersih 2, bersih 3, menandakan kebangkitan rakyat itu untuk menukar kerajaan. Tetapi sepanjang kita jadi kerajaan, PH jadi kerajaan, tidak ada, ya, himpunan-himpunan sebesar itu, ya. Tidak ada himpunan-himpunan sebesar itu untuk nak menjatuhkan kerajaan. Yang ada kritikan, pandangan, propaganda. Itu biasa, ya. Mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan, maka akan menghadapilah, ya, serangan-serangan propaganda sedemikian rupa. Jadi tidak sampai ke tahap rakyat betul-betul nakkan kerajaan PAH itu jatuh.
Ya. Sebab itu kita jatuh bukan kerana rakyat, tetapi adalah kerana pengkhianatan. Ini kerap kali kita ulang, kerana ramai yang masih lagi mengatakan bahawa kerajaan PS jatuh itu adalah kerana kita mungkin janji dengan rakyat dan sebagainya. Ya. Dan kita akui bahawa kerajaan PS itu ada beberapa perkara manifesto yang tidak sempat kita laksanakan, tetapi kita kena terima hakikat bahawa banyak kebaikan yang kita lakukan yang sehingga hari ini pun diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bahkan kerajaan pintu belakang ini tidak ada dasar yang jelas. Ya. Mereka merampas kerajaan ini tanpa ada dasar-dasarnya. Mereka meneruskan apa yang kita lakukan. Dan jika berlakulah kerosakan yang mereka lakukan waktu ini, bukan kerana kita, dasar kita bagus, tetapi kerana pelaksanaannya. Ya. Sebab yang jadi menteri sekarang ini adalah menteri-menteri yang zaman PS dulu yang tak berguna ni. Ya. Geng-geng atuk ni, ya. Geng-geng semurid ni. Ya, dia yang jadi menteri, dia yang jadi perikanan, dia yang menguruskan negara ini sekarang. Jadi kerosakan yang telah mereka lakukan sewaktu mereka dalam PH, ya, mereka teruskan, mereka laksanakan, bahkan bertambah dahsyat lagi apabila berada dalam kerajaan PN. Okay. Saya ada melihat bagaimana Lokman Adam sebut bahawa dia kata PKR ni nak sangat dengan UMNO ni sebab PKR tak mahu adakan pilihan raya. Jadi saya nak betulkan fakta daripada Lokman Adam lah, ya. PKR tidak pernah, ya, kemaruk nak bersama dengan UMNO. Cuma PKR menyatakan bahawa sekiranya mahu lakukan perubahan, maka PKR ataupun keadilan bersedia untuk menerima sebarang kerjasama daripada mana-mana parti politik. Itu sifat terbuka yang ada pada keadilan. Ya? Kecuali Mahathir. Ini Mahathir seorang ni dia lain sikit. Ya? Dan mana-mana parti politik, keadilan sanggup bekerjasama. Jadi kalau Lokman Adam kata kita kemaruk sangat kepada UMNO, ini sebenarnya perasan lah, ya. Mereka perasan seolah UMNO tu hebat, sehingga kan keadilan kemaruk sangat nak bersama UMNO. Ya, kalau hebat, kenapa sampai sekarang UMNO masih lagi makan dengan disuap oleh Muhyiddin Yassin? Sampai sekarang pun mereka tidak meninggalkan sokongan mereka kepada kerajaan PN. Ya, Lokman Adam setiap malam duk hentam Muhyiddin, Najib setiap malam hentam Muhyiddin. Ya, ramai pimpinan, termasuk ketua pemuda mereka menghentam kerajaan yang ada. Tetapi dalam masa yang sama, parti mereka masih lagi, ya, berada di bawah tapak kaki Muhyiddin Yassin. Ya, apalah hebat sangat. Ya, yang parti macam ini buat apa nak keadilan nak kemaruk sangat? Cuma keadilan mengambil sikap yang terbuka. Ya, keadilan tidak mahu dilihat seperti mementingkan diri sendiri, mementingkan PH semata-mata. Sebab itu kita buat satu kenyataan terbuka yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya kita nak ubah kerajaan ini, ya, dan memberikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan bersedia untuk menerima mana-mana parti politik untuk bekerjasama, termasuk dengan UMNO. Tapi Lokman Adam kata kita yang kemaruk sangat nak bersama dengan UMNO. UMNO katanya mahukan pilihan raya sebab UMNO confident bahawa UMNO akan kembali di kerajaan. Ini perasaan sebenarnya, ya. Kalau nak cerita pasal pilihan raya, keadilan juga adalah satu parti yang betul-betul, ya, mengharapkan sekiranya pilihan raya diadakan. Ya, kita serahkan kembali kepada rakyat. Tetapi semua faham kenapa pilihan raya tidak boleh diadakan sekarang ini dalam keadaan pandemik COVID yang semakin lama semakin kritikal. Ya, mustahil, ya, ke bawah duit tuanku, ya, bersetuju untuk mengadakan pilihan raya. Jadi soal pilihan raya kita lupakanlah. Jadi UMNO tak payah sebut. Ya, parti UMNO saja yang mahu pilihan raya, parti lain tak mahu. Parti lain pun mahu pilihan raya, apatah lagi keadilan. Setelah dikhianati, kita lebih mahu kepada pilihan raya kerana kita tak sabar lagi nak humban seko pengkhianat. Tu, ya. Kita lebih, tapi kita faham dalam situasi sekarang ini pilihan raya tidak boleh diadakan. Tetapi apakah kita sanggup nak tunggu sampai 2023 dengan kerajaan yang ada ini? Maka sudah pasti jawapannya tidak sanggup. Rakyat tidak sanggup. Bahkan UMNO sendiri pun tidak sanggup. Jadi apa pilihan yang ada? Pilihan yang ada adalah kita bersamalah. Ya, siapa yang nak memberikan kerjasama,
kita bertakat, ya, atas sebab ingin menyelamatkan negara ini, maka kita boleh tukar kerajaan yang ada sekarang. Ya. Jadi persoalan siapa nak jadi Perdana Menteri? Kalau tanya Lokman Adam, dia mahu Najib balik semula. Ya. Tidak menasabah lah, ya. Orang yang telah pun dijatuhkan hukuman, ya, kemudian menunggu rayuan sekarang ini. Begitu juga dengan Presiden UMNO, Zahid Hamidi, juga dia ada kes di mahkamah. Tidak menasabah lah orang macam ni untuk ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Kalau nak ubah kerajaan yang ada sekarang ni, maka siapa lagi nak letak Mahathir? Mahathir sendiri pun ada 2, 3, 4 ekor dia parti dia. Parti dia pun tak berdaftar. Nak letak Syafiq Hafdal. Syafiq Hafdal hanya parti yang bergerak di Sabah saja, bukan parti di Semenanjung. Bahkan di Sabah pun dia tumbang. Ya, tidak boleh nak mencari pengaruh di Sabah. Partinya telah pun kalah di Sabah. Jadi siapa yang kekal? Pakatan Harapan satu-satunya gabungan yang masih mantap, yang masih solid, ya, dan pemimpinnya adalah Anwar Ibrahim. Kamu setuju, kamu sokonglah. Kalau kamu tak setuju, kamu boleh sokong Muhyiddin. Ya. Tapi kalau kamu nak naikkan Najib, nak harapkan keadilan, PH, nak sokong Najib balik semula, ya, lebih baik kamu simpanlah. Ya, simpanlah cita-cita dan angan-angan kamu itu. Kerana bagi kami, bertahun-tahun kami menentang satu NDB, ya, kami lodehkan segala-galanya dengan skandal satu NDB, ya, dan kemudian kes dibawa mahkamah, kami dah tak sentuh satu NDB. Anwar Ibrahim pun dah tak sentuh satu NDB. Sebab kita hanya membongkar satu yang kita rasakan patut dibongkar ketika itu. Dan setelah itu, dia ada kesihatan, dakwaan dan sekarang ada di mahkamah, kita tidak lagi ulas tentang satu NDB. Kecuali Mahathir saja. Ya, Mahathir ni dia dendam peribadi dia dengan Najib tinggi sangat. Najib dah bawa ke mahkamah pun dia masih disebut nama Najib. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak. Dia bukan jenis orang yang ada sifat dendam peribadi. Sebab itu bila kes Najib ke Zahid Hamidi ke, bila dibawa mahkamah, Anwar tidak akan ulas sama sekali. Ya, bahkan dia terus, ya, move, ya, pandang ke hadapan. Yang dah buat mahkamah, biar dia pertahankan diri dia di mahkamah. Ya. Dan kita tak mau campur tangan, dan kita tak mau desak mahkamah hukum, cepatkan bicara dan sebagainya. Tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan manusia yang seperti itu. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang pernah dianiaya, orang yang pernah dizalimi, ya. Maka sudah pastilah beliau, ya, lebih merasakan bagaimana sekiranya seseorang itu dianiaya ataupun dizalimi. Jadi bagi orang-orang seperti Lokman Adam, tak payahlah ya, kalau kamu nak sokong Najib, ni pasal lah kan. Kamu ada orang yang tahu budi dengan Najib. Saya tahu, kita tahu Lokman Adam. Tetapi janganlah sekali sampai kata parti keadilan kemaruk sangat dengan UMNO dan sebagainya, ya. Kalau kamu ada pengaruh dalam UMNO, kamu boleh beritahu dengan UMNO. Tak payah nak kerjasama dengan keadilan. Kerjasamalah dengan Muhyiddin. Ya. Ataupun kamu nak kempen untuk pilihan raya, lagi bagus. Kita, kalau kamu boleh berjaya, UMNO boleh berjaya memujuk tuanku untuk mengadakan pilihan raya sekarang ini, lagi bagus. Tapi kita kena terima hakikat lah, bahawa dalam keadaan sekarang ini tidak ada mana-mana pemimpin parti politik, ya, bahkan raja-raja sendiri tidak pernah menyebut tentang pembubaran parlimen. Pilihan yang ada, ya, selain daripada pilihan mengarut daripada Mahathir untuk mengadakan Magaran, ya, pelik juga Mahathir ni. Darurat dia bantah, Magaran dia pula cadangkan. Dan yang lebih melucukan, apabila beliau mencadangkan Magaran, beliau pula, ya, nak jadi ketua kepada Magaran. Ini jugalah, ya, perangai Mahathir ni. Siapa yang kenal Mahathir, kenal lah. Samsudin, UMNO dah tak relevan katanya. Zulkarnain Yusof susah untuk diramalkan sebab Muhyiddin naik pun kerana mereka. Tapi apapun, hanya rakyat saja yang menokong. Okey, daripada Samsudin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, kita cuma boleh berusaha. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan dapat, ya, kejayaan. Tak kiralah bila kejayaan itu akan dicapai. Saya selalu sebut bahawa memanglah bukan mudah untuk mengangkat seseorang pemimpin yang baik di kalangan ramai yang jahat. Ya, tak mudah kerjanya. Banyak perlukan kesabaran, banyak perlukan masa dan juga ketahanan diri kita. Kalau kita tak tahan, kita akan jadi kecewa dan kita akan rasa down. Ya, tidak lagi mahu berjuang
dan kita serahkan apa nak jadi negara kita, jadilah. Ya. Tapi kita harapkan semoga kita masih lagi ada kekuatan selagi kita dipinjamkan oleh Allah SWT nyawa, ya, akal fikiran kita yang sihat, badan yang sihat, ya, tenaga yang baik, maka kita haruslah teruskan berjuang. Bukan untuk diri kita, ya, bukan kita nak jadi calon pilihan raya, bukan kita nak jadi menteri, tetapi untuk kebaikan semua. Ya. Bila senang negara kita, bila ekonomi negara kita baik, bila pendidikan semuanya baik, ya, bila masyarakat semuanya baik, ya, maka kita juga akan mendapat nikmat hidup dalam sebuah negara yang mendapat keberkatan. Okey. Jadi kita mengharapkan esok dalam pertemuan Majlis Raja-Raja bahawa raja-raja semuanya telah mendengar berbagai-bagai rintihan daripada rakyat. Ya. Sekarang ni rakyat begitu menghormati institusi istana, institusi raja. Ya. Walaupun mereka tidak bersetuju dengan beberapa langkah istana, tapi mereka masih lagi dapat mengawal. Ya. Dan tidak semua rakyat Malaysia yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Kadang-kadang ada juga yang tidak mempunyai kesabaran oleh kerana tekanan dan sebagainya. Ya, itu biasa. Ya, itu biasa. Kadang-kadang kita dengan ayah kita sendiri, ya, dengan bapa kita sendiri, bila ayah kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, satu perkara yang agak menyebabkan kita jadi marah, kadang-kadang kita terlepas cakap dengan ayah kita dengan agak kasar. Ya. Sedangkan agama mengajar kita, kalau kita nak bercakap dengan ibu dan juga ayah kita, meninggikan suara pun tak boleh. Ya. Haram bagi seorang anak itu, atas alasan apa pun, tak boleh meninggikan suara dengan ibu dan juga ayah. Itu ibu dan ayah, ya, yang melahirkan kita, darah daging kita. Ya. Bukan raja, bukan sultan. Ibu dan ayah kita lebih hampir dengan kita. Lebih wajib untuk kita taat. Ya. Itu pun kadang-kadang kita terlepas apabila ayah kita melakukan satu perkara yang kita rasa melampau atau perkara yang kita rasakan patut ditegur dan kesalahannya besar. Kadang-kadang terlepas juga kata-kata yang agak tinggi suara kita. Ya. Apatah lagi orang lain, pihak lain. Ya. Itu biasa. Itu naluri manusia. Ya. Ada yang boleh bersabar, ada yang terlepas cakap dan sebagainya. Tetapi yang penting, apa yang kita sebut. Ya. Apa yang kita sebut itu adalah mewakili suara-suara daripada rakyat. Ya. Saya sendiri pun pernah cakap dengan rakan saya sendiri, Iswadi contohnya. Saya sebut bahawa dalam perjuangan ini akan ada orang yang terkorban, terpaksa berkorban dan terkorban. Kalau tak kita, orang lain. Ya. Mesti ada dalam mana-mana perjuangan pun. Ya. Mesti ada yang terpaksa berkorban dan juga menjadi korban. Ya. Jadi ada hikmahnya. Dan kita lihat 2-3 seminggu 2 minggu belakangan ini nampaknya orang lebih banyak bercakap tentang peranan raja-raja. Sebab orang tidak mahu lagi bercakap tentang peranan orang-orang politik. Kerana bagi mereka sudah jatuh hilang keyakinan, hilang kepercayaan kepada orang-orang politik untuk mengatasi masalah ini. Ya. Kerana kita dah bercakap, orang politik sudah banyak bercakap. Kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim ini boleh katakan hari-hari buat live, menceritakan tentang masalah rakyat, menceritakan tentang pandangan, pendapatnya, bagaimana seharusnya masalah ini diatasi. Ya, tapi tidak diendahkan oleh kerajaan yang pemerintah. Maka kita ada satu lagi saluran, iaitu kita mengadu ke bawah duli tuanku. Dan kita mengharapkan segala rintihan kita, apa yang disuarakan sama ada di media sosial, ya, dalam YouTube, rintihan mereka, ya, ada separuh tu sampai sanggup rakam sendiri rintihan mereka dalam bentuk video dan disebarkan untuk orang ramai tahu betapa bagaimana tertekannya orang yang tak pernah buat live pun. Kadang-kadang ada orang tua yang tak pernah nak guna live, rakam, ya, dia menangis bercakap untuk nak bereskan kepada rakyat Malaysia bahawa kesusahan itu bukanlah satu perkara lakonan, ya, ini realiti dalam negara kita. Ya. Dan kita lihat juga ramai di kalangan pekerja-pekerja kilang sendiri merintih, ya. Mereka terpaksa bekerja di mana kilang dibuka dalam keadaan ini. Kawan-kawan ada yang dah kena
COVID, ya. Ada yang kawan yang telah pun meninggal dunia di kilang itu, tetapi dilihat kilang itu masih lagi buat operasi. Ya. Dia rasa bimbang kerana dia ada juga keluarga, dia juga ada anak bini, tetapi dia juga harus mencari makan. Dan bila dia disuruh bekerja, terpaksa bekerja walaupun dengan hati yang berat. Ya. Ini diluahkan oleh rakyat Malaysia dan sampai ke peringkat dalam page istana pun, ya, kalau kita lihat page istana negara tidak pernah berlaku sebelum ini. Page istana negara ini menjadi begitu popular untuk rakyat memberikan komen dan juga rintihan, ya. Di bawah kerajaan PN inilah page istana negara menjadi begitu popular. Ya, kalau kita lihat apa saja status yang dikeluarkan oleh istana negara, kita akan lihat beribu-ribu komen di bawah sana. Semuanya boleh dikatakan memohon kepada Kedua-Dua Tuanku untuk campur tangan, ya, untuk merubah negara ini. Itu menandakan sampai ke tahap itu rakyat mengadu, ya. Bahkan sampai ke page-page sultan-sultan pun telah mula mereka mengadu. Jadi kita mengharapkan apa yang diluahkan oleh rakyat ini, ya, dibincangkan di dalam mesyuarat raja-raja. Kemudian kita harapkan Majlis Raja-Raja membuat satu keputusan, ya, untuk memberikan pandangan kepada Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong agar mengambillah iktibar ataupun mengambil perhatian atas apa yang telah rakyat luahkan, ya. Kita tidak mahu sampai ke tahap satu ketika nanti rakyat pun juga hilang kepercayaan kepada Majlis Raja-Raja seperti mana mereka hilang kepercayaan kepada orang-orang politik yang berkuasa sekarang ini. Sekarang ini mereka masih lagi mengharapkan kepada Majlis Raja-Raja. Itulah tempat mereka mengadu, ya. Kita tak mahu nanti bila sampai ke tahap tidak ada tempat nak mengadu, maka akhirnya rakyat mengadu kepada Yang Maha Esa, ya. Bila ramai sangat, ya, memunajat, memohon kepada Yang Maha Esa, kita bimbang negara ini, ya, tidak lagi mendapat keberkatan, ya, daripada Allah SWT. Sekarang ini pun kita lihat memang tidak ada keberkatannya, ya. Kalau dulu mula-mula mengambil selepas pada khianat, Perdana Menteri kita dipuji, salah satunya Perdana Menteri yang boleh baca doa dan sebagainya, ya. Sekarang ini tidak ada lagi. Bacalah doa mana-mana pun, ya. Tengah-tengah baca doa itu pun, kalau kita tengok komen dia, orang semua dah maki-maki, kutuk-kutuk. Sebab apa? Sebab barulah rakyat sedar bahawa yang mereka angkat itu sebenarnya bukan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Mereka hanya untuk dapatkan kuasa, untuk kesenangan puak-puak mereka sahaja. Sebab itu kita lihat sekarang ni, PKP ke, darurat ke, ya, cerca merebah, ya, sesama Menteri Kabinet bercakap, bercanggah-canggah, berbalah-balah sesama mereka. Sebab, ya, apa yang mereka usahakan, apa idea mereka bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan, ya, untuk perut masing-masing. Sebab itu tidak pernah dapat kejayaan apa saja yang mereka rancangkan. Samsudin, mimpi ngeri Perdana Nasional katanya. Fauzul Hazi dikatakan insyaAllah Raja dan Sultan-Sultan memahami sengsara dan derita rakyat hari ini. Kita doa ramai-ramai, ya. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan sinar harapan yang baru esok hari, kata Fauzul Hazi, ya. Kita juga ada rakan kita Muhammad Qayyum alias, terima kasih. Ini geng-geng yang tak tidur ni. Osman Karim ada, Syafri Freedom, ya. Siapa lagi, Muhammad Mustafa, Azali Madiah, Sheikh D. Klaizan, dia. Hafizah Abdul Aziz, Souls Bob, Wan Azmi, Nizam, Zarul Arifin, Muhammad Zahir, Ahmad Johari, ya, Ahpai, ya, ada juga orang perempuan yang tidur yang tu lewat ni, ya. Okey, itulah pendek saja. Cuma kita mengharapkan di awal pagi ni, ya, bermunajat kita, kalau boleh tahajud ke, bermunajat supaya Allah bukakan hati raja-raja Melayu kita supaya menerima, ya, diberikan taufik dan hidayah supaya menerima kenyataan bahawa seharusnya mandat rakyat itu, ya, diberikan kembali kepada rakyat. Dan kita mohon supaya raja-raja kita diberikan taufik hidayah supaya lebih kenal mana satu pemimpin yang seharusnya diangkat untuk memimpin negara kita, ya. Kita bukan saja mengharapkan parlimen dibuka, kita bukan saja mengharapkan daulat itu ditamatkan,
Bahkan kita mengharapkan kerajaan yang ada hari ini, ya, agar cepat diganti, ya, agar cepat ditukar kepada kerajaan yang baru. Rumah yang dah buruk ini, rumah yang mereka rampas ini, ya, dalam waktu kita membina rumah itu, ya, tidak sampai lagi tempohnya, ya, rakyat memberi tempoh 5 tahun kepada Pakatan Harapan, ya, untuk kita membuktikan kita boleh mentadbir rumah ini, ya. Tapi dalam keadaan kita membina, kita ubah suai, mereka rampas rumah ini. Bila mereka rampas, rumah ini semakin lama semakin teruk, ya, bila mereka diami rumah ini, ya. Jadi kita tidak boleh lagi berada dan menerima rumah ini. Kita harus membina rumah yang baru dengan ketua rumah yang baru, ya. Kalau sebelum ini rumah yang lama mempunyai ketua yang tidak bertanggungjawab, yang sanggup meninggalkan rumah dalam keadaan rumah masih lagi dalam binaannya, ya, belum kukuh semana pun, ya. Bagaimana kita nak katakan kerajaan PH itu gagal? Baru tak sampai 2 tahun pun kita memerintah, ya. Bagaimana kita nak hukum kita yang gagal, ya? Tapi ketua rumah ini sendiri telah membuat khianat kepada keluarga-keluarga dalam rumah ini. Maka rumah yang dirampas ini kita ingatkan dapat dijaga dengan baik, ya, tetapi semakin lama semakin teruk dan ia semakin usang. Maka tugas kita adalah mendapatkan rumah yang baru. Maka kita mengharapkan rumah yang baru ini akan dipimpin oleh ketua rumah yang penuh bertanggungjawab. Inilah yang kita mahukan, ya. Muhammad Qayyum alias Mahathir punca penghayatan ini. Saya sebenarnya dah penat cerita pasal Mahathir ini, ya. Tapi kalau tak cerita tak boleh, sebab kita tak boleh tak lari daripada isu Mahathir. Bila kita sebut tentang kesusahan, penderitaan rakyat, tentang keadaan negara yang jadi huru-hara ini, kita tak boleh lari daripada sebut nama Mahathir. Pasal inilah punca segala-galanya, ya. Sebab tu saya katakan, saya tak suka kepada UMNO. Itu adalah musuh politik kita lama dan juga PAS, ya. Dia bukannya dalam gabungan kita, dia adalah musuh politik kita, ya. Tetapi saya lebih marah dengan Mahathir Mohamad, ya. Walaupun dikatakan sekarang ini Mahathir bukannya bersama dengan UMNO, bukan bersama dengan PAS, Mahathir bukan bersama dengan PN, ya. Itu bukan bermakna Mahathir itu baik. Walaupun tidak bersama dengan UMNO, tidak bersama PAS, tidak bersama PN, bukan bermakna Mahathir ini baik dan boleh diambil, boleh kita kutip sebagai kawan, ya. Sebab kita dah kutip dia, ya, kita dah kutip dia. Kita pernah beri peluang kepada dia untuk melakukan perubahan sikap dia, cara dia, ya. Tetapi orang tua ini, selagi hidup Anwar Ibrahim ini, selagi itulah, ya, dia tidak boleh tenteram jiwanya, ya. Jiwanya tidak akan tenteram. Dia akan pastikan bahawa apapun yang berlaku atas negara ini, Anwar tidak harus diberikan peluang untuk memimpin negara ini. Saya pun tak tahu sebab apa tak nak sangat dia Anwar menjadi Perdana Menteri. Kemungkinan Anwar banyak sangat perkara yang Anwar tahu tentang diri dia, tentang Mahathir ni dalam paket Anwar. Sebab Anwar pernah bekerja dengan Mahathir beberapa tahun sebagai timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, dan Anwar pernah memangku jawatan Perdana Menteri, ya. Mungkin Mahathir ingat Anwar ni seperti beliau, ya, seorang yang pendendam, seperti beliau mendendam Najib, ya. Dia ingatkan bila Anwar naik, Anwar akan dendam apa yang dia lakukan pada tahun 97-98, ya. Tetapi kalau Mahathir, ya, takut kepada bayang-bayang sendiri, sebab itulah kita tak pelik Mahathir akan berusaha dengan apa cara sekalipun untuk menggagalkan Anwar ini menjadi Perdana Menteri. Sebab itu bila beliau rasa beliau tidak lagi mendapat sokongan untuk ditonjolkan untuk jadi Perdana Menteri semula, beliau juga cuba dengan Kuli, ya, Tengku Zali kawannya, juga tidak mendapat kekuatan, ya, untuk ditampilkan sebagai Perdana Menteri. Beliau cuba dengan Syafiq Abdal, begitu juga, ya. Beliau tidak ada jalan lain kecuali beliau mencadangkan Magaran. Bila ada Magaran, bermakna siapa pun tidak boleh diletakkan sebagai Perdana Menteri kecuali Ketua Magaran. Dan Ketua Magaran itu dia cadangkan nama dia. Ini hebat Mahathir politik. Bila tidak ada jalan, dia akan gunakan jalan ini. Dan dia akan tembelang rakyat Malaysia untuk membuktikan bahawa Magaran inilah yang tindakan yang terbaik dan sebagainya. Dan dibandingkan Magaran ini pernah berlaku pada tahun 1969 sewaktu Tengku Abdul Rahman. Sedangkan situasinya jauh berbeza, ya. Magaran yang pernah berlaku pada tahun 1969, ya, kerana krisis. Masa itu ada isu perkauman. 13 Mei berlaku. Bila berlakunya pertembungan isu perkauman, ya,
Melayu, Cina bergaduh dan sebagainya, ada alasan kukuh lah untuk mengadakan migran. Sebab nak buat pilihan raya tak boleh dalam keadaan macam tu. Ya? Maka diwujudkan migran. Ya? Tapi sekarang ini dalam negara kita tidak ada isu ini. Melayu, Cina tidak bergaduh pun. Ya, kalau bergaduh pun biasa babak peribadi lah, ya, bergaduh tepi jalan, kaki lima dan sebagainya. Tidak ada isu perkauman, pertumpahan darah kerana perkauman ataupun kerana agama. Tidak berlaku. Ya? Yang berlaku sekarang ini adalah krisis politik, krisis keyakinan, krisis kepimpinan, krisis hilang kepercayaan. Maka tidak perlu diadakan migran. Hanya cukup kumpulkan semua ahli parlimen, cari satu pemimpin yang mereka yakin boleh mentadbir negara ini, ya, ataupun ya, kembalikan semula hak rakyat kepada rakyat. Ya. Kalau rakyat dulu memilih Pakatan Harapan, kembalikan semula kerajaan ini kepada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan boleh panggil mana-mana parti politik yang setuju dengan dasar dan prinsip Pakatan Harapan itu untuk bekerjasama dalam sebuah kerajaan. Itu saja jalan yang ada. Ya. Tidak perlu kata turunnya Muhyiddin, kita tukar Perdana Menteri. Muhyiddin ni gagal, maka kita naikkan Azmin. Ataupun kita naikkan Hishamuddin. Dia tidak akan merubah. Ya. Kerana Muhyiddin, Azmin, Hishamuddin sama level. Kalaulah Hishamuddin itu baik, sudah pastinya tidak akan berlaku macam-macam angkara. Ya. Beliau sebagai Menteri Luar, beliau cuai jaga keselamatan negara, bagaimana pesawat boleh masuk, ya, ceroboh negara kita. Dia pun tak pergi persilangan Menteri Luar di sana. Jadi orang macam ni, orang cuai hingga menggadai keselamatan negara. Orang ini macam ini, dia nanti Perdana Menteri. Sudah pastinya tidak. Nak letak Azmin, bagaimana Azmin nak jadi Perdana Menteri? Dalam parti bersatu pun dia tidak ada jawatan. Dia jawatan lantikan. Ya, jawatan lantikan. Dan dia pun ada krisis yang kita semua tahu. Ada skandal yang kita semua tahu. Ya, bagaimana negara nak menerima Azmin Ali sebagai Perdana Menteri, sedangkan adik-beradiknya, saudara-saudaranya menolak beliau. Ya, ini harus kita fikir. Jadi siapa lagi yang ada? Ya, kita tak katakan Najib ini bersalah. Najib belum bersalah. Tetapi nama Najib telah tercemar kerana namanya dikaitkan dengan satu skandal. Dan skandal ini telah pun dibicarakan di mahkamah. Satu kes telah pun didapati bersalah. Tunggu kes rayuan. Zain Hamidi pun namanya tercemar bila dibawa dia ke mahkamah. Memang tak bersalah lagi. Tetapi orang macam ini tidak boleh ditonjolkan sebagai Perdana Menteri. Sebab kalau mereka belum didapati bersalah dalam mahkamah pun, tetapi kalau mereka diangkat sebagai Perdana Menteri, kita bimbang pandangan rakyat akan mengatakan bahawa dia Perdana Menteri, selepas itu dia bicara kes dia, sudah pastilah dia lepas. Sebab dia Perdana Menteri. Kan? Kes dia belum selesai. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Apakah rakyat percaya dia akan didapati bersalah? Ya, sebab itu, kita ketepikan orang yang ada kes-kes seperti ini. Maka siapa yang tinggal? Ya? Kan tinggal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pengalaman? Kita ada bukti dia ada pengalaman. Dia pernah menjadi pemangku Perdana Menteri. Beliau pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Beliau pernah jadi Menteri Keuangan. Dalam semua sebelum itu banyak kementerian. Ya, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Sukan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pegang. Semua yang amanah diberikan Datuk Seri Anwar, tidak ada satu seorang pun, ya, termasuk Lokman Adam sendiri. Sesiapa pun, saya betul Pak UMNO, PAS ke, tidak ada siapa pun yang boleh membawa satu bukti mengatakan Anwar sepanjang pegang jawatan ini ada melakukan apa-apa penyelewengan. Ya. Jadi inilah orang yang seharusnya kita angkat. Bukanlah kita seorang penyokong tegar, taksub kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun selalu sebut, kalau beliau diberi peluang pun, beliau ambil setahun 2 tahun saja untuk memimpin. Sebab kita dalam Pakatan Harapan, kita dah beritahu, ya, tempoh seorang Perdana Menteri, ya, bukannya seperti Mahathir sampai 22 tahun. Jadi Perdana Menteri, tambah lagi 22 bulan. Lepas tu nak jadi lagi Perdana Menteri, lepas tu dapat jadi Perdana Menteri interim. Tak cukup, nak jadi Ketua Emigran pula. Ini orang tua ni yang kemaruk kuasa sebenarnya. Lepas tu dia kata Anwar Ibrahim yang kemaruk. Kan? Jadi inilah yang disebut oleh beraci-beraci Mahathir. Seperti Khairuddin Abu Hassan. Oh, Anwar nak jumpa Agong ni, dia beritahu. Oh, ini Anwar kalau jumpa Agong, janganlah pula pergi selotok dengan Agong nak jadi Perdana Menteri. Anwar tak sebut pasal tu. Agong nak jumpa Anwar pun bukan soal Perdana Menteri. Yang kamu rasa takut sangat, pasal apa? Sebab Khairuddin Abu Hassan pun ada masalah.
Ya? Sebab dia hidup dalam politik pun, semua hidup dalam politik mengampu. Ya? Parti pun tak ada. Dulu dalam parti bersatu, keluar, lepas tu bertanding pun guna tompang atas seat amanah. Ya? Ini Khairul Bahasan, orang beraci yang cik makan ni. Ya? Jadi orang macam ni tak pelik lah kalau dia ampu Mahathir dan dibenci Anwar. Kerana pada mereka, Mahathir sajalah ya, yang boleh bagi mereka hidup, yang boleh bagi mereka makan. Ya? Bagi kita tak ada. Ya? Bagi kita tak ada. Ini Mahathir ni kita boleh lupakan dalam kamus politik. Ya? Tetapi isu Mahathir tidak boleh kita lupakan selagi kita masih lagi belum mendapat kerajaan yang kita miliki, yang dirampas itu ya. Selagi kita belum dapat apa yang dicuri oleh pengkhianat-pengkhianat ini, apa yang dirompak oleh pengkhianat ini, maka Mahathir itu harus kita jadikan satu cerita kisah kepada seluruh generasi pejuang anak cucu kita, mengatakan Mahathir inilah satu-satunya Perdana Menteri yang menjatuhkan kerajaannya sendiri, yang menjatuhkan partinya sendiri, yang menjatuhkan dan mengkhianati rakan-rakan yang mengangkatnya. Ini tercatat dalam sejarah. Ya. Parti Komunis pun, ya, Parti Negara Komunis pun, bawah kerajaan komunis pun, tidak ada komunis yang menjatuhkan kerajaan sendiri. Tidak ada pemimpin komunis yang mengkhianati partinya sendiri. Tetapi Mahathir berjaya lakukan. Mungkin dia satu-satunya seorang tokoh dalam dunia ini yang tergamak ya, untuk menjatuhkan kerajaan dia sendiri. Yang tergamak ya, untuk mengkhianati rakan-rakan yang memberikan kepercayaan kepada beliau. Itu nak disebut supaya anak cucu kita kenal siapakah Mahathir Mohamad ini. Ya, orang daripada Kerala ini ya, yang datang ke Malaysia, yang berikan keistimewaan ya, 22 tahun menjadi Perdana Menteri, kemudian diberikan keistimewaan lagi 22 bulan menjadi menteri, kemudian diberikan keistimewaan menjadi Perdana Menteri interim. Ya, kemudian sekarang ini Jumpa Agung nak jadi Ketua Migran. Jadi kita kena ingatlah. Jadi cerita ni kita kena cerita dengan semua generasi bahawa kalau zaman dulu ada kisah-kisah sekitar lah apalah jadi moden sekarang ini ya, kena cerita pasal pengkhianat, anak cucu kita boleh sebut nanti ya. Jangan jadi pengkhianat seperti Mahathir Mohamad. Jadi kita dah boleh buanglah nama sekitar lah ya. Kita boleh sebut nama Mahathir ini sebagai satu kiasan kepada anak cucu kita yang akan datang. Ya, pengkhianatan ini. Jangan kita selalu berkhianat kepada orang yang berikan kepercayaan kepada kita. Ini penting untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita. Ya. Jadi fokus kita hari ini, kita doa ramai-ramai, kita memberi harapan supaya Raja-Raja Melayu membuat keputusan yang bijak. Ya. Kita ada pilihan sebenarnya. Ya, kalau kita tidak ada pilihan, mungkinlah ya, kita tak tahu siapa yang kita nak suruh nak berikan amanah untuk memimpin negara kita. Kita ada pilihan, tapi kalau kita sengaja tidak mengambil ya, peluang ini, bermakna memang kita tak mahu kepada kebaikan. Ya. Memang sukar untuk mengangkat seorang yang baik di kalangan ramai yang tidak baik. Tetapi percayalah saudara, sekiranya kita ada usaha, kita ada tawakal, kita berdoa dan tawakal, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah ya, kepada raja-raja kita dan juga pimpinan-pimpinan ya, politik negara kita, agar mereka melupakan ya, perbezaan politik, mereka mengutamakan negara, mengutamakan rakyat ya. Dan selepas itu dalam 2 tahun kita akan menghadapi PRU. Maka selepas itu kita kembalikan semula kepada rakyat ya. Sekiranya Tuan Sri Ibrahim diberi peluang untuk mentadbir negara ini, nilaikanlah ya, baki lagi setahun 2 tahun dia menjadi menteri, apakah boleh diteruskan beliau menjadi menteri ataupun gantilah balik semula kepada mana-mana yang kita rasakan lebih baik untuk memimpin negara kita. Ini sepatutnya harus kita lakukan. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada yang masih belum tidur. Ya, mudah-mudahan esok hari 15 bulan, kemudian 16 bulan kita mendapat satu berita yang boleh mengembirakan kita, yang boleh kita letakkan harapan untuk melakukan perubahan dalam negara kita. Sekian, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.